Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 Julai 2023 bersama saya Nur Syah Hamam Amin. PKR dijangka akan bertanding sebanyak 59 kerusi pada PRN akan datang. Parti itu dijangka akan meletakkan 7 calon di Kelantan, 3 di Terengganu, 10 di Kedah, 13 di Pulau Pinang, 6 di Negeri Sembilan dan 20 di Selangor. Di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, peruntukan kerusi menunjukkan tumpuan utama PKR adalah mempertahankan kerusi yang dimenangi daripada mendapatkan lebih banyak kerusi. Dipercayai PKR juga tidak akan meletakkan calon di 19 kerusi yang pernah ditandinginya sebelum ini di Kelantan dan Terengganu. Kerusi tersebut adalah sama ada dimenangi oleh BN atau UMNO yang meraih lebih banyak daripada PKR pada tahun 2018. Bulan lalu, pengurusi PKR Kelantan dan Terengganu, Nik Nazmi Nik Ahmad dilaporkan sebagai berkata BN akan diberi keutamaan di negeri tersebut. Bagaimanapun, PKR dijangka akan tetap bertanding di Pantai Timur pada PRN kali ini dan difahamkan tumpuan mereka kali ini adalah di kerusi yang sebelum ini diperuntukkan kepada Amanah. Tarikh penamaan calon adalah pada 29 Julai dan 12 Ogos merupakan hari mengundi yang akan dijalankan serentak di ke-6 negeri. Spekulasi pengerusi PN Selangor Azmin Ali akan bertukar kerusi DUN pada PRN akan datang semakin bertiup kencang. Azmin dilihat semakin aktif di DUN Hulu Kelang menjelang PRN Selangor Ogos depan dengan membuka pusat operasi dan memulakan gerak kerja. Menurut laporan portal FMT yang memetik sumber, kemungkinan besar untuk Azmin kembali ke kerusi yang pernah dimenanginya pada 1999 adalah cerah. Untuk rekod, Azmin adalah penyandang kerusi DUN Bukit Antarabangsa selama 3 penggal sejak 2008. Terdahulu, Azmin mengumumkan berehat sebentar daripada politik selepas kalah di Parlimen Gombak pada PRU 15 lalu. Pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya PN Selangor Mei lalu, Azmin turut memaklumkan tidak berhasrat untuk bertanding dalam PRN Selangor kali ini untuk memberi laluan kepada muka baru. Namun pada Konvensyen Jentera PN Selangor bulan lepas, Azmin menyatakan kesediaan untuk bertanding sekiranya diarah oleh parti. DUN Hulu Kelang yang merupakan kerusi majoriti Melayu disandang oleh pemimpin Amanah Sa'ari Sugip selama 3 penggal berturut-turut. Sementara itu, menjawab spekulasi berkenaan, Azmin menafikan akan bertanding di Hulu Kelang. Menurut laporan The Star, Azmin yang juga Ketua Penerangan PN berkata dia ada ditawarkan beberapa kerusi untuk bertanding namun keputusan muktamad diserahkan kepada pucuk pimpinan tertinggi. Katanya lagi dia tidak bertanding di Hulu Kelang semata-mata kerana ia adalah kampungnya kerana terdapat beberapa kerusi lain yang ditawar kepadanya iaitu Hulu Kelang, Morib, Batu Tiga dan beberapa kawasan lain. Berita seterusnya. Presiden MCA Wee-Ka Siong tidak berhasrat untuk melayan pelawaan PN supaya MCA dan MIC menyertai gabungan itu. Dalam ciapan di Twitter hari ini, Wee berkongsi laporan berita tentang jemputan Sanusi dan menjawab ringkas tidak. Sanusi membuat pelawaan itu susulan kenyataan MCA dan MIC bahawa mereka tidak akan menyertai PRN akan datang. Penolakan tegas itu senada dengan pendirian Setiausaha Agung Parti, Chong Sin Woon yang berkata MCA tidak mempunyai rancangan untuk meninggalkan BN. Katanya lagi keputusan untuk tidak bertanding pada PRN tidak ada kaitan dengan komitmen MCA kepada BN. Terdahulu, Naib Presiden MCA Tilian Ke menegaskan partinya tidak bertanding dalam PRN disebabkan untuk mengendurkan ketegangan kaum. Tim membangkitkan rasa tidak senang terhadap dakwaan serangan politik dengan memomokkan dan menakutkan pengundi menggunakan isu perkauman. PRN akan diadakan di 6 negeri dengan SPR telah menetapkan hari pengundian serentak pada 12 Ogos ini. Baik, dalam perkembangan yang lain, Pengarah Pilihan Raya PN Muhammad Sanusi Mat Noor mendakwa masalah integriti dan budaya rasuah di negara ini lebih berleluasa di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Besar sementara Kedah itu membuat dakwaan tersebut berdasarkan maklumat yang diberikan beberapa ahli perniagaan yang ditemuinya. Pertama sekali, untuk mematahkan Anwar Ibrahim, kita kenal dia siapa lah latar belakang dia. Apa yang dicakapkan adalah oposit ataupun perkara bertentangan apa yang dibuat dalam sepanjang hidup Anwar Ibrahim. Kalau dia bercakap tentang integriti, menentang rasuah, saya dalam sebagai menteri besar ni, saya bertemu dengan ramai ahli-ahli perniagaan. Ahli-ahli perniagaan yang terpaksa bertemu dengan pemimpin-pemimpin politik kerajaan persekutuan.
mereka beritahu kat saya keadaan yang berlaku dulu tu tak pernah surut, malah semakin ganas. Walaupun di pihak Anwar Ibrahim bercakap berdegar-degar di khalayak awam, tetapi di keliling kelalang Perdana Menteri itu keadaan ini masih berlaku. Dan saya yakin keadaan ini diketahui oleh Perdana Menteri, tetapi untuk memaparkan bahawa mereka ini adalah kumpulan-kumpulan yang menentang rasuah, dia bercakaplah. Tapi sebenarnya keadaan berlaku lebih ganas lagi. Baik, dalam pada itu, Dr. Mahathir Mohamad menganggap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang pembohong demi kepentingan peribadi. Menurut Dr. Mahathir, sejak 25 tahun lalu, Datuk Seri Anwar tidak pernah memberikan bukti kukuh menunjukkan bekas Perdana Menteri itu menyalahguna kuasa untuk mengumpul kekayaan. Dalam sanggahan 60 halaman terhadap pernyataan pembelaan Anwar dalam samad fitnahnya, Mahathir menegaskan pembelaan Anwar tidak mengandungi sebarang bukti. Mahathir mendakwa ia bertentangan dengan pendapat Anwar tentang kerajaan menyelamatkan KPB yang kini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad, sebuah syarikat di mana anak plaintiff Mirzan adalah pemegang saham majoriti dan pengarah. Ini kerana Anwar sendiri pada Mac 1998 selaku Timbalan Perdana Menteri memberitahu media bahawa ia bukan langkah penyelamatan tetapi sekadar keputusan perniagaan. Begitu juga Mahathir berkata, Anwar yang berada di Parlimen pada 1997 memberitahu Ahli Parlimen Lee Kuan Ing bahawa penjualan saham kumpulan wang persaraan diperbadankan dalam MISC Berhad kepada Petronas bukanlah satu tindakan bail-out. Bekas Presiden UMNO itu menegaskan Anwar memberitahu Dewan Rakyat perjanjian tersebut menunjukkan ketelusan pentadbiran ketika itu yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana perniagaan milik keluarga yang meminta bantuan kerajaan. Justru Mahathir berkata ia jelas menunjukkan defender mempunyai ciri-ciri pembohong kerana pendirian berbeza dari apa yang dinyatakan dalam pembelaannya. Tambah Mahathir lagi, ia juga menunjukkan defendant akan berkata sesuatu yang kemudiannya akan mengubah pendiriannya sambil memfitnah asalkan memenuhi faedah pribadinya. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan yang ditadbirnya bukan anti-Islam seperti yang didakwa beberapa pihak. Malah katanya peruntukan untuk agama Islam adalah lebih tinggi berbanding dahulu. Saya bukan datang di sini nak pertahankan DAP. Tapi saya tengok pengalaman saya sekarang dalam kerajaan. Dengan pimpinan UMNO di situ, PH situ, DAP situ. Kita buat keputusan. Belum berlaku dalam sejarah. Termasuk 3 tahun masa bersatu PAS dalam kerajaan. Peruntukan untuk Islam lebih tinggi sekarang daripada dulu. Bantuan untuk sekolah agama rakyat. Dulu yang dibatalkan sama sekali oleh Tun Mahathir tahun 99. Semua sekolah agama rakyat dibatal peruntukan sama sekali. Dan sekarang mereka bersama dia. Saya memilih untuk berbeza. Kita akan bantu semua sekolah agama rakyat. Bagaimana nak kata kita ni anti-Islam? Di mana? Karena saya tak berjubah atau serban? Di mana yang anti-Islam? Dan dalam semua langkah ini, termasuk langkah besar, menyelamatkan Felda dalam hutang yang besar. Saya usulkan kertas saya, pimpinan UMNO solid menyokong. Pimpinan DAP yang diketuai oleh Anthony Loke solid menyokong langkah kita menyelamatkan hutang piutang Felda. Jadi mana pengkhianatan DAP ini? Pengkhianatannya hanya dalam pengucapan orang yang melahirkan rasa benci dan permusuhan antara kaum. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan akan menyalurkan 10 bilion ringgit untuk tempoh 10 tahun kepada Felda melalui terbitan sukuk. Datuk Seri Anwar ketika mengumumkan perkara itu berkata, tindakan itu bagi memastikan kelangsungan dan usaha penstrukturan semula hutang agensi itu. Untuk meneruskan dana pembiayaan sukuk Felda yang tertangguh sebelum ini. Ingat, tertangguh sebelum ini. Siapa kerajaan sebelum ini? Sudah tahu. Tertangguh sebelum ini. Saya dengan dukungan timbalan dan jemaah menteri menyatakan di sini bahawa saya meluluskan dana hampir 1 bilion ringgit tiap tahun untuk tempoh 10 tahun kepada Felda.
Ya. Ini untuk menjamin kelangsungan Felda sebagai satu institusi gergasi dalam negara kita. Sementara itu, dalam satu majlis amanat bersama Penjawat Awam Negeri Sembilan, Anwar mendedahkan pengasas Tesla, Elon Musk, meminta untuk berunding dan berbincang kemungkinan untuk menambah pelaburan di Malaysia. 2 minggu yang lalu, syarikat Aramco, Arab Saudi, syarikat minyak terbesar di dunia, datang menemui saya dalam sidang Energy Conference dan bersetuju untuk menambah secara besar sekali pengembangan pelaburan di Johor. Ini kerana keyakinan dia kepada kita. Kita bincang dah panjang. Minggu depan Elon Musk minta untuk berunding dengan saya untuk bincang kemungkinan dan komitmen beliau untuk menambah pelaburan di Malaysia. Bermula dengan tata kelola yang baik, dengan pengurusan ekonomi yang baik. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syaham Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.